Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam My Education Intelligence bersama saya, Cikgu Inspektor Kadet Muhammad Taufik bin Ibrahim, Cikgu Sains Tingkatan 4 anda. Okey, kita teruskan dengan pembelajaran kita bab 4, jirim dan bahan. Sebelum kita masuk topik seterusnya, kita jawab soalan dahulu yang saya bagi sebelum ni. Soalan yang pertama, maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri fizikal bahan X. Pepejal pada suhu bilik, susunan zarah yang sangat rapat, zarah-zarah ditarik dengan sangat kuat oleh ikatan ion, mempunyai takat lebur yang tinggi. Apakah bahan X? Okey. So jawapannya ialah A, magnesium oksida. Sebab magnesium oksida ni adalah campuran antara ion magnesium dan ion oksida. Sebab itulah dia ditarik oleh ikatan ion tadi tu. Kalau kita ambil sulfur dengan magnesium, magnesium ni terbentuk dalam keadaan pepejal. Okey, sulfur tak ada pepejal dalam keadaan suhu bilik. Okey, magnesium salahlah. Magnesium tu atom. Dia tak ada ikatan ion. Hidrogen pun salah. Sebab hidrogen ni pun atom juga. So tak diterima C dan D ni. Alright. Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 2. Okey, bahan P tidak boleh mengkondusikan elektrik di dalam keadaan pepejal, tetapi boleh mengkondusikan elektrik dalam keadaan leburan. Antara berikut yang manakah mewakili bahan P? Ulang balik soalan. Bahan ni bila dalam keadaan pepejal, dia tak jadi konduktor. Dia tak boleh alihkan elektrik. Tetapi bila kita leburkan dia dalam keadaan leburan, aqueous, dia boleh alihkan elektrik. Okey, apakah bahan P? Okey, jawapannya ialah natrium klorida. Kenapa? Sebab natrium klorida ni terdiri daripada dua ion charge, iaitu natrium plus dan chloride minus. Okey? Jadi dalam keadaan pepejal, dua ion natrium dan chloride ini dia tak boleh bergerak bebas dalam keadaan pepejal. Okay, sebab dia susunannya rapat. Okay, bila kita leburkan dia dalam keadaan aqueous, dalam leburan, ion-ion ni, charge ni akan bergerak bebas. Bila charge ni bergerak, jadi boleh elektrik boleh lalu ataupun boleh mengkondusikan elektrik. Itu sebab jawapannya. Okay. Okey, soalan yang seterusnya, nombor 3. Berikut adalah beberapa ciri dan kegunaan bahan Q. Keras, konduktor yang baik, mudah berkarat. Bahan Q ialah, jawapannya ialah A, besi. Okey, sebab apa? Besi memang keras. Dia pun konduktor yang baik dan dia pun mudah berkarat. Aluminium, keras, konduktor haba yang baik tapi tidak berkarat. Sebab tu kita tak terima jawapan aluminium. Argentum, Argentum ni nama lainnya ialah perak. So, dia tak berkarat juga. Cuprum pun salah sebab dia tak berkarat. Okey. Seterusnya, kita masuk kepada next topik kita. Rasanya ni topik yang terakhir dalam bab 4. Okey, ini topik terakhir lah. Kaedah penulinan bahan. Okey. Dalam kehidupan seharian kita, barang ni barang yang diidam ramai lah. Terutamanya awet-awet ataupun isteri-isteri. Kalau saya ada 4 isteri kan, memang suka sangat emas ni. Tapi kena tahu, emas ni banyak jenis. Ada emas yang tulen, ada emas yang tak tulen. Contohnya emas Korea ke, emas Indonesia ke. Terbaru saya dapat tahu emas Bangkok. Dia lagi kualiti. Carilah. Tapi tak tulen lah. Okey, jadi emas ni ada beberapa jenis kat Malaysia sebenarnya. Yang 24 karat ni ialah emas tulen. Kalau awak perasan atuk nenek kita, atuk tak pakai emas kan, nenek kita, dia pakai emas yang gelung tu, yang lilit-lilit tu. Emas tu dia tak berkilat. Dia emas tu ialah emas tulen yang orang kampung pakai dulu. Zaman sekarang emas yang berkilat-kilat tu emas yang tidak tulen. Mungkin 22 karat ataupun 21 karat. Sebab emas tulen ni sifat dia tak akan berkilat. Okey. So kita ada beberapa jenis emas ni. So ini membuktikan bahawa emas ni pun ada tulen dan ada tak tulen. Apa maksud tulen tak tulen? Nanti kita bincang. Okey. Sebelum emas, kita pergi ke air dulu. Emas kita bincang tadi. Air tulen mengandungi molekul air sahaja. Dalam air, ada molekul air sahaja. Molekul air ialah molekul H2O. Maknanya dalam air ni ada molekul 2 hidrogen dan 1 oksigen sahaja. Tapi kalau tak tulen, dia campur benda asing. Okey. Contohnya mengandungi molekul air dan garam terlarut. Contohnya air laut. Air laut bukannya air tulen lah sebab dia ada garam. Okey. Okey, bahan tulen. Kita pergi kepada bahan tulen. Apa maksudnya? Hanya mengandungi satu jenis atom atau molekul sahaja. Itu makna bahan tulen.
mempunyai tekad lebur dan tekad didih yang tetap, dia tak berubah. Walaupun kita buat gimana sekalipun, dia tak akan berubah. Kehadiran benda asing akan merendahkan tekad lebur dan meninggikan tekad didih bahan. Okey, kalau ada benda asing dalam bahan tulen ni, dia akan menyebabkan tekad lebur dia berubah. Dia tak tetap dah. Okey, jadi tekad lebur dia rendah, lama nak lebur tu. Satu lagi, meninggikan tekad didih. Kita nak didihkan bahan tu mengambil masa yang lama. So, tinggi tekad didih dia. Okey, ais melebur pada 0 darjah Celsius. Kehadiran benda asing, contohnya garam, akan merendahkan tekad lebur. Maknanya mungkin pergi kepada negatif 1 darjah Celsius ataupun 2 darjah Celsius. Mengikut kepada banyak mana benda asing tu ada. Semakin banyak benda asing ada dalam air tu, ais tu, semakin lama lah, semakin rendah lah tekad lebur. Okey. Okey, air tulen mendidih pada 100 darjah Celsius. Kehadiran benda asing, contohnya garam tadi, akan meningkatkan tekad didih. Okey. Katakan kita ambil air, letak garam, kita panaskan dia. Jadi, termometer akan menunjukkan bacaan lebih daripada 100 darjah Celsius. Mungkin negatif 1, negatif 2 akan tambah. 102 darjah Celsius, sorry, bukan negatif, positif. 102 darjah Celsius ke, 103 ke. Mengikut banyak mana bahan benda asing tu ada. Okey. So, kita nak tulenkan bahan. Kita namanya sebagai kaedah penulenan. Apa maksud penulenan? Proses mengasingkan campuran untuk memperoleh bahan tulen. Okey, kalau air garam tadi, kita nak keluarkan garam supaya dapat air sahaja. Garam kita keluarkan. Itu namanya penulenan. Okey, terdapat pelbagai kaedah penulenan. Pemilihan kaedah penulenan bergantung kepada sifat fizik bahan yang terkandung dalam campuran. Banyak kaedah penulenan kita boleh buat. Tapi kita nak pilih kaedah tu, tengok apa campuran yang tak tulen tadi tu. Baru kita boleh pilih kaedah mana yang sesuai. Okey, tengok contoh kaedah penulenan ni ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 cara. Yang pertama, penurasan. Okey, kalau penurasan ni, campurannya ialah jenis dia mengasingkan benda larut dan tidak larut. Kita guna penurasan. Contoh, air, kita campur pasir dalam air. Kita nak dapatkan air tulen. So, kita kena guna kaedah penurasan. Kita turas, dapatkan air. Jadi yang tinggal di turas ni ialah pasir sahaja. Contoh garam dan pasir. Okey. Penyejatan, mengasingkan pepejar larut. Okey, yang ni mengasingkan pepejar larut. Contohnya garam daripada larutan garam. Kita nak ambil garam daripada air garam. So kita guna kaedah penyejatan. Kita panaskan dia, biar dia tersejat, keluarkan air semua tu, yang tinggal garam sahaja. Okey, penyulingan, mengasingkan cecair dari larutan. Contohnya air tulen daripada air laut. Okey, air laut ni campuran antara air dan garam. So, kita nak dapatkan air tulen. Tak nak rasa masin tu. Kita guna kaedah penyulingan. Okey, penghabluran. Mengasingkan bahan larut daripada larutan tepu. Contohnya garam daripada larutan garam tepu. Kita dapatkan garam sahaja daripada larutan garam tepu. Okey. Penyulingan berperingkat. Mengasingkan campuran cecair yang terlarut. Sorry, ni typing error. Cecair pula. Cecair yang terlarut. Contohnya alkohol dan air ataupun petroleum. Okey. Kita pergi kepada satu kaedah penyulingan. Saya tak akan sentuh semua kaedah penyulingan. Kita sentuh yang ada dalam buku teks saja. Rujukan kita ialah buku teks. Okay, dalam buku teks dia terang kaedah penyulingan. Okay, kaedah penyulingan ni ialah kaedah penulenan yang diguna untuk memperoleh cecair tulen daripada suatu larutan. Okay, contoh. Kita larutan garam ni adalah campuran antara air dan garam. So, kita nak air sahaja, air tulen tu. Macam mana kita nak buat? Kita guna penyulingan. Okey. Kita tengok proses dia macam mana. Okey. Jadi, inilah radas yang kita perlukan dalam makmal lah. Okey, kita kena ada kelalang dasar bulat. Kita kena panaskan. Termometer kena ada. Lepas tu, kondenser libik. Kondenser libik ni untuk proses kondensasi. Okey, lepas tu kita kena tadah lah yang hasil kita tu. Okey, jadi prosesnya macam ni. Yang pertama sekali, kita panaskan larutan yang kita nak ni. Larutan garam ni, kita didihkan dia, panaskan dia. Bila dia dah mendidih, air akan bertukar menjadi steam. Okay, bila dah capai takat didih dia, mungkin lebih daripada 100. Sebab ni, ialah dah tercampur sekali dengan menasing. Okay, mungkin 102 ataupun 103 darjah Celsius. Jadi, bila dah mendidih, air akan bertukar menjadi steam. Okay. Steam akan terkondensasi membentuk air tulen. Steam akan lalu ikut kondenser libik ni.
So steam ni tadi dia akan jadi air balik. Namanya proses kondensasi. Jadi yang tinggal dalam ni hanyalah garam sahaja. Jadi air kita dapat keluarkan. Ni namanya proses penyulingan. Okey? Jadi air tulen terhasil. Jadi air tulen tu akan rasa masin lah. Sebab kita dah keluarkan garam. Okey, kita dah keluarkan garam, cuma air sahaja di sana. Alright, ini ialah proses penyulingan yang dilakukan di negara-negara Timur Tengah. Contohnya Arab Saudi. Arab Saudi kaya dengan sumber minyak. Tetapi sumber air semula jadinya kurang. Banyak laut, dia kurang air terjun, kurang sungai. Jadi mereka ni ambil air laut. Okey, ambil air laut, lakukan proses penyulingan untuk kegunaan seharian. Mandi, minum, makan. Inilah prosesnya. Okey. Penghabluran. Okey, kaedah yang kedua dalam buku teks ialah kaedah penghabluran. Digunakan untuk memperoleh pepejal daripada larutan tepu. Contohnya, campuran pasir dan garam. Okey, pasir dan garam ni campuran air lah, larutan lah. Okey, pasir dan garam berada dalam ni. Air garam campur pasir. Okey, yang pertama sekali kita nak asingkan pepejal pasir tadi tu. Kita guna kaedah penurasan dahulu. Okey, bila kita turas, jadi pasir akan berada dalam kertas turas ni. Yang keluar ni ialah air garam sahaja. Okey, tengok Yang keluar ni ialah air garam sahaja. Selepas tu air garam tadi tu kita panaskan sehingga tepu. Okey, panaskan sehingga tepu. Selepas tu yang kita panaskan tadi kita pindahkan ke dalam piring Petri dan kita sejukkan dia. So kita akan dapat hablur garam. Air garam, air dah keluar. Sebab apa kita panaskan dia sehingga tepu, kita nak bagi air semua tersejat. Jadi yang tinggal ni ialah garam tepu sahaja. So, kita berpindah dekat piring Petri, kita biarkan sejuk, yang garam tadi tu akan terbentuk. Jadi pepejal tadi lah. Jadi kita dapatlah pepejal daripada larutan tepu dia. Ini ialah penghabluran nama dia. Okey, yang ketiga. Penyulingan berperingkat minyak mentah petroleum. Okey. Yang ni kalau kita belajar tingkatan 3, kita dah jumpa benda ni dalam bab saya lupa dalam bab 6, okey, sumber api semula jadi. Okey. Minyak mentah petroleum ni terdapat di, kalau Malaysia 100% kita dapat di pesisir pantai, di laut. Kalau di negara-negara Timur Tengah, Arab Saudi, Qatar apa semua tu, dia korek minyak di atas darat. Okey, sama saja, tetap minyak mentah petroleum. Jadi minyak mentah yang dapat daripada laut dan darat tadi tu tak boleh diguna terus, masuk ke dalam kereta terus tak boleh. Dia kena mengalami ataupun kita kena lakukan proses penyulingan berperingkat untuk kegunaan dia. Kita kena asingkan dia sebab penyulingan berperingkat petroleum ni dalam industri dia kena asingkan petroleum ke pecahannya dulu. Sebab apa? Sebab setiap pecahan mempunyai takat didih yang berlainan. Okay, contoh. Okay, minyak mentah, katakan minyak mentah kita masuk ke dalam relau dulu. Kita panaskan dia. Lepas tu kita masukkan dalam menara penyulingan berperingkat. Jadi, ni atas sekali suhu yang rendah, sejuk. Semakin turun, semakin tinggi suhu dia. Okay, jadi setiap petroleum ni, setiap suhu dia, setiap takat didih dia, dia menghasilkan fungsi-fungsi yang berbeza. Contoh, kalau yang paling atas sekali, suhu yang paling rendah, dia akan hasilkan gas NGV. Okay, gas petroleum. Okay, untuk gas memasak apa semua. Bawah sikit, hasilkan petrol untuk kenderaan bermotor, kereta, motosikal, kerosene untuk minyak kapal terbang, diesel untuk minyak lori, minyak bahan api untuk kapal laut. Dan bawah sekali yang paling panas ialah bitumen lah. Ataupun jalan tar, digunakan untuk buat jalan tar. Okay, sebab itulah kita kena buat penyulingan berperingkat. Sebab petroleum ni, dia pada takat didih yang berbeza akan hasilkan bahan yang berbeza. Untuk kegunaan yang berbeza. Okey. Okey, menghargai kepelbagaian sifat dan keadaan bahan. Okey, kita kena hargailah sifat dan keadaan bahan yang wujud di muka bumi ni. Okey. Membolehkan kita menggunakan bahan sepenuhnya untuk tujuan yang berbeza. Contohnya yang wujud kat bumi ni ialah air. Okey, air, kehidupan di bumi tidak akan wujud tanpa air, betul. Sebab itulah di planet-planet yang lain banyak hidupan tak ada. Okey. Bukan banyak hidupan tak ada, memang tak ada hidupan dekat dunia lain, dekat planet lain. Okey, dekat bumi sahaja wujud hidupan. Sebab apa? Sebab adanya air. Okey, air boleh wujud dalam 3 keadaan, iaitu pepejal,
cecair dan gas. Air digunakan untuk memasak, minum, membasuh dan sebagai pelarut. Banyak kegunaan air. Air mengalir di empangan boleh menjana kuasa elektrik hidro. Hidroelektrik maknanya kita gunakan kuasa air untuk menghasilkan elektrik. Itu kita kena hargailah air. Jadi jangan buang sampah dalam sungai ke apa. Hargailah air yang ada tu. Okey? Okey, apa lagi yang kita kena hargai sifat dan bahan yang ada ni kat bumi ialah logam. Contohnya aluminium. Okey, aluminium ni diguna dalam pembuatan pesawat-pesawat kapal terbang. Okey? Tanpa aluminium, pesawat hari ini mungkin masih diperbuat daripada kayu atau bahan fabrik yang lain. Contohnya kapal terbang Wright bersaudara dulu. Okey, dia buat kapal terbang daripada kayu. Sebab dia tak guna lagi aluminium. Sekarang ni ada aluminium. Tak berkarat, tahan lama, kena hujan okey, kena kilat pun okey. Okey? Kekuatan alloy aluminium, duralumin dan sifatnya yang ringan sesuai digunakan dalam pembuatan kapal terbang. Okey, kapal terbang ni dia mesti terdiri daripada logam yang sangat kuat tetapi ringan. Okey? Inilah sifat dia aluminium. Boleh buat kapal terbang lah. Aluminium digunakan dalam pembuatan alatan memasak seperti kuali dan periuk kerana aluminium konduktor haba yang baik. Bila konduktor haba yang baik, haba tu boleh memasak makanan tu. Jadi makanan tu cepat masak lah. Okey? Okey, yang seterusnya ialah besi. Besi yang kuat sangat berguna dan sesuai untuk membuat keluli yang digunakan dalam industri pembinaan jambatan dan bangunan. Besi sangat penting lah. Kalau pergi mana-mana construction pun, besi mesti ada untuk sebagai tulang-tulang dalam bangunan tu. Okey, contoh kita lah, kalau tak ada tulang, ada daging, kulit je, boleh kita angkat tangan? Tak boleh. Kena ada tulang. Sama juga dengan bangunan-bangunan yang ada, rumah-rumah kita. Dalam simen tu, dia ada kerangka-kerangka besi sebagai tulang. Sebab itulah, bangunan-bangunan yang tak ikut spesifikasi, mudah runtuh. Okey, besi akan berkarat. Oleh itu, jika menggunakan besi untuk membuat badan kereta atau pintu pagar di rumah, besi mesti dicat untuk menghalang proses pengaratan. Besi yang bersifat dia berkarat. Tapi kita boleh elakkan besi itu daripada berkarat. Contohnya kita cat dia. Ataupun sadur dengan benda-benda yang tak boleh berkarat lah. Okey. Bukan logam. Okey, tadi air. Logam, aluminium, besi sekarang masuk kepada bukan logam. Contohnya oksigen. Oksigen sangat penting untuk benda hidup terus hidup. Oksigen wujud di bumi sahaja. Okey. Sebab itulah kepentingan oksigen ni sangat-sangat penting lah. Okey. Kita kena cycle kitaran oksigen apa semua tu kena jaga. Okey, kita perlukan oksigen, lepaskan karbon dioksida. Tumbuhan perlukan karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Okey, sebab itulah kita kena jaga juga alam sekitar kita tu. Okey, oksigen diperlukan untuk proses pembakaran. Kita nak bakar apa pun kena ada oksigen. Sebab itulah kalau kita pergi buat barbecue, guna arang. Bila dah tak ada api, kita tiup. Ada api balik. Sebab dalam udara hembusan kita tu masih ada oksigen. Walaupun hembusan tu banyak karbon dioksida. Tapi masih ada oksigen. Jadi oksigen ni membantu pembakaran. Sebab itulah kalau awak pergi camping ke, cara kita nak wujudkan unggun api untuk memasak, tak boleh kita ambil selonggok kayu tutup rapat tu. Tak boleh. Kena ada ruang-ruang supaya oksigen dapat masuk. Barulah api boleh menyala. Itu konsep dia. Petroleum digunakan secara meluas sebagai bahan api dalam industri. Okey? Petroleum pun digunakan secara meluas sebagai bahan api dalam industri. Sebelum wujudnya petroleum, bahan api di dunia ni dia peroleh daripada minyak lemak ikan paus. Sebab itulah waktu sebelum petroleum diperkenalkan, ada industri minyak ni kerja dia pergi tangkap ikan paus, pergi bunuh, dapatkan minyak. Sebab itulah ikan paus banyak pupuslah pada zaman itu. Lepas wujudnya petroleum yang dijumpai bawah tanah, barulah ikan paus tu dapat dilindungi. Okey? So petroleum ni banyak guna. Sebab itulah negara-negara yang ada petroleum ni sangat-sangat kaya. Contohnya Qatar. Okey, dia bergantung 100% kepada petroleum. Tengok macam mana negara dia. Negara kita pun kena bersyukur ada petroleum dapat membantu ekonomi. Okey. Banyak barangan yang kita gunakan hari ini adalah bahan sintetik daripada petroleum. Contohnya kursi plastik yang kat rumah, meja plastik, semuanya diperbuat daripada petroleum, naftalena. Okey, daripada segi PVC buat pipe, plastik pun daripada petroleum. Sebab itulah negara yang ada petroleum ni sangat-sangat kaya. Bukan dihasilkan minyak kepada kereta dan motor saja. Industri lain pun boleh dibangunkan menggunakan petroleum. Alright.
Jadi, kita masuk kepada latihan pengukuhan. Okey. Bagaimanakah untuk menghasilkan air tulen daripada lumpur? Okey, ada beberapa pilihan jawapan. Kena pasti dulu campuran air tu. Air tulen daripada lumpur. Macam mana kita nak asing, nak buang lumpur, nak dapatkan air sahaja? Okey, cuba jawab. Yang kedua, rajah 1 menunjukkan cara penulinan petroleum. Okey, cara penulinan petroleum, kita dah tahu penyulingan berperingkat. Mengapakah petroleum ditulenkan dengan cara ni? Kenapa? Okey, ni ada pilihan jawapan. Baca dulu jawapan, tengok pilihan yang betul, jawab. Yang ketiga, kaedah yang manakah paling sesuai untuk mendapatkan natrium klorida tulen kering daripada campuran larutan natrium klorida dan pasir? Macam mana kita nak dapat natrium klorida tulen yang kering daripada campuran larutan natrium klorida dan pasir? Okey, campur pasir kita dapat yang tulen sahaja. Okey, macam mana cara dia? Okey, setakat tu sahaja untuk soalan. Next topik kita akan masuk bab baru iaitu bab 5, tenaga dan perubahan kimia. Jadi setakat tu sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.